Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'ah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ya rab siratal mustaqim. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, jadi kita sambung perbincangan atau pengajian wanita dambaan syurga. Betul tak muka surat 106? Oh, betul ya? Okey. Sebab saya ada beberapa kelas lagi yang lain, tapi alhamdulillah kelas di Bukit Damansara dah sampai separuh. Dah kita masuk bab politik. Politik dalam Islam. Sebab dia setiap minggu. Itu yang dia laju kan, kita sebulan sekali, sebulan 2 kali, itu pun kadang-kadang ustazah tak ada. Okey, baik, tak apa, insyaAllah sikit-sikit kita khatam buku ini dan kita akan dapat penjelasan ya, berkenaan tentang fiqh wanita sebenarnya ya. Okey, baik, muka surat 106, tajuk dia pengurusan janin yang keguguran. Okey, jadi walaupun masa kita telah berlalu, tetapi kita tetap menjadi sumber rujukan ahli keluarga kita. Lama dah berlalu kan. Okey, teringat waktu kita keguguran dulu macam mana kan. Saya 2 kali gugur, puan. 2 kali gugur. Kawan bagi tahu, banyak-banyak kali gugur ni baik-baik tau. Saya kata kenapa? Jaga diri, dia kata. Kena cover balik makan macam baru bersalin tu, dia kata. Saya kata maksudnya kena berpantang ke? Dia kata kenalah juga pantang. Saya kata kalau saya tak pantang, kalau tak pantang, dia kata rasalah nanti lutut dengan kaki tu sakit. Dia kata gitu. Betul. Lepas tu memang kita rasalah lutut dengan kaki sakit, tapi mungkin kita banyak mengajar, banyak berjalan ke apa ke kan. Jadi rupa-rupanya macam tu. Dan kemudian bila rasa sakit macam tu kan, barulah rasa, ya Allah, seronoknya lah, patutlah perempuan kena duduk di rumah. Jadi bila kita duduk di rumah tu, kita tak ada sibuk dengan bekerja dan sebagainya kan. Tapi itu untunglah kalau dapat suami yang bertanggungjawab. Jadi suami pun faham. Kalau tak, suami pula yang kita kena tanggungkan kan. Macam mana kita nak jawab? Okey, tapi tak apa. So at least kita ada point untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hidup realiti kena diteruskan walaupun dia tidak sama dengan apa yang Allah arahkan. Okey, next, pengurusan janin yang keguguran. Jadi di sini kalau kita tengok puan-puan, muka surat 106 hingga 107. 2 muka surat ini dia menceritakan macam mana kita nak mengkebumikan ataupun kita nak menguruskan jenazah bagi janin yang gugur. Jadi yang keguguran tu maksudnya yang kematian. Okey, point dia ada pada 6 bulan. Jadi maksudnya kena tengok dulu janin itu umur dia berapa tahun ataupun berapakah umur dia. Okey, umur dia kalau 6 bulan, bawah kurang daripada 6 bulan ada syarat-syarat dia. Tapi kalau daripada 6 bulan ke atas, yang ini confirm pengurusan janin ini sama dengan jenazah orang lain, jenazah dewasa. Ya, 6 bulan ke atas. Walaupun masih dalam perut. Mati dalam perut. Ya, bila lahir dia dah 6 bulan dah. 7 bulan ke, 8 bulan ke, tapi belum masa untuk dilahirkan. Maka anak yang meninggal dunia atau janin yang meninggal dunia, kandungan yang meninggal dunia ini 6 bulan ke atas, kenalah dimandikan. Kena macam sebagaimana biasa nak disembahyangkan, kena dikebumikan ya. Okey, so itu 6 bulan. 6 bulan saja sudah dianggap dewasa. So ataupun 6 bulan juga sudah dianggap dia telah ada roh. Sedang cerita telah ada roh. Okey, sebab itu bagi pandangan Islam, yang ni sebenarnya kena off record ya, tapi perlu tahu jugalah serba sedikit. Anak-anak yang mengandung di luar nikah, anak-anak yang mengandung di luar nikah, so seandainya
dia berkahwin semasa dia mengandung, dan anak itu lahir. Okey, contohnya mengandung, dia nikah, kemudian selepas 3 bulan lahir. Baru 3 bulan nikah kot, takkan dah lahir. Maksudnya masa dia nikah tu dia sudah mengandung. Mengandung berapa bulan tu? 6 bulan. Boleh dibinkan pada ayah. Boleh dibinkan pada ayah. Saya sebenarnya tak tahu benda ni. Ada kalau contohnya dia lepas dia kahwin itu, dia masa dia mengandung 6 bulan. Yes, 6 bulan ke bawah. So 6 bulan itu kira max. Dia kalau dikahwin orang lain, boleh binkan orang lain. Ya. So kerana apa? Menganggap bahawa memang ada bayi yang lahir 6 bulan. Jadi bayi yang lahir 6 bulan. Tapi di situ itu yang ramai orang salah guna. Jadi maksud imam ni, maksud para ulama ni adalah ada kemungkinan dia berkahwin kosong perut dia, tapi kemudian 6 bulan lahir, jadi boleh dibinkan. Itu asalnya. Tetapi dia nak sangkut juga, budak-budak nakal ni dia nak sangkut juga. Jadi waktu tu dia mungkin contohnya dia mengandung 4 bulan, jadi lepas tu lepas 5 bulan bersalin. So jadi kemudian itu yang disangkutkan. Okay, sebab macam itulah lebih kurang. Sorry, dia kena 6 bulan. Sorry. Silap. Dia mesti mengandung 3 bulan. Jadi tempoh dia lepas dia nikah itu adalah 6 bulan. Sorry, saya pun keliru. Silap balik Jadi maksudnya tempoh dia daripada dia nikah kepada dia bersalin itu mesti 6 bulan. Maksudnya dah mengandung 3 bulan. Jadi itu yang saya pun belajar daripada masalah student lah. Student tu baru sahaja mengandung, baru saja tahu dia itu positif, sibuk nak kahwin. Lepas tu saya kata, kenapa nak kahwin? Kenapa sibuk nak kahwin? Awak dah ada mengandung kan anak zina. Saya kena kahwin juga dengan dia, madam. Mesti kena mengandung, sebab kalau tak nanti anak saya tak boleh dibinkan dekat dia. Saya pun masa tu saya tak tahu. Dia yang ajar saya. Ya Allah. Jadi ya ke? Balik tu saya terus menghadap ustaz. Ustaz kan dalam bab syariah kan. Saya kata, ustaz, betul ke ustaz? Kalau anak itu dia mengandung sebelum 3 bulan. Jadi dia mengandung masa tu dia nikah. Dan dia nikah tu dia telah mengandung 2 bulan, 3 bulan, sebulan. Jangan 4 bulan. Kalau 4 bulan tak jadi. Jadi maksudnya dia 3 bulan adalah max. Sorry saya minta maaf tadi silap. Okey. Jadi 3 bulan itu adalah max. Dia mengandung, and then 6 bulan lepas dia kahwin bersalin. So anak itu boleh dibinkan pada bapa. Kalau lebih daripada 3 bulan tak boleh. Sebab dia punya tempoh dia mesti selepas dia akad nikah itu. Maksudnya dekat situ nampak dia tempoh. Ya, betul. Okay. Faham ke? Okay. Jadi bila tu menghadap kat ustaz kata, betul. Dia kata anak itu boleh dibinkan. So kita berhati-hatilah. Kan kalau sebaik-baiknya seandainya benda itu nauzubillah min zalik berlaku, nak buat macam mana? Kan kita tak boleh tak nak cakap langsung benda ni. Nanti orang mengambil peluang dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kita lihat apakah sisi-sisi positif untuk kita menyelamatkan pasangan ini. Jadi nombor 1, kita bagi tahu kemungkinan memang anak. Tapi kalau sudah memang tahu dia memerangkap orang ataupun lelaki untuk jadi suami dia, kena terus terang sama ada dia ini bersetuju ataupun tidak.
Sebab ada juga lelaki yang dia bersedia untuk jadi pak sanggup, orang kata. Tak apalah, anak dah tak, bukan salah anak, tak apa, binkan aja pada saya. Ada yang macam tu. Ada yang kata bukan anak aku, buat apa kita nak bertanggungjawab. Jadi kat situ yang perlu ada tulus dan telus lah. Sebab kalau tidak tulus, tidak telus, perempuan, wallahualam, ini yang saya dengar cerita-cerita daripada mereka yang menjaga pusat rehab, pusat rehabilitation center, pusat pemulihan tu. Dia kata macam-macam pun Allah akan tembung jumpa balik nanti bapa yang sebenar. Sama ada nanti dia akan bercinta dengan adik-beradik dia, ataupun dengan bapa dia itu. Dia jadi macam tu, macam Allah nak suruh kau selesaikan juga urusan kat dunia ni, gitu. Dan nanti akan bawalah, ya, kita tahu kan Allah ni maha adil, maha penyayang. Jadi Allah tak nak kita ini bawa dosa kita sampai ke akhirat. Sentiasa ada peluang untuk membersihkan dosa-dosa kita itu. Okey, so jadi itulah serba sedikit ceritanya. Baik, kita buat pembetulan tadi, saya betulkan balik semula. Jadi maksudnya 6 bulan. So kalau seseorang itu kahwin, dia telah termengandung dalam 2 bulan atau 3 bulan termengandung gitu. Lepas tu dia kahwin pula dengan bapa yang buat. Jadi dia tu boleh dibinkan. Tetapi kalau cari bapa lain, yang itu memang melampau lah sebenarnya. Nak suruh lelaki itu jadi pak sanggup lah pula. Boleh. Tapi sebab dia kena pak sanggup lah, bersedia, rela ke ataupun tidak dia ni. Takut dia rela awal, lepas tu nanti dia akan mengungkit lah pula. So jadi sebaiknya pergi cari bapa yang sebenar. Kecuali kalau perkara yang kita kata rogol, sumbang mahram, macam mana? Takkan nak kahwin pula dengan bapa sendiri, dengan abang sendiri, kan? Ya. Yeah. Boleh. Boleh. Ya. Soalan dia berzina, dapat anak yang dilahirkan itu perempuan. Jadi masa 3 bulan awal tu dia siap-siap dah pinkan dengan bapa dia yang penzina tu. Jadi boleh ke tak? Boleh lah. Dia jadi. Betul. Okey. So jelas ya? Masya Allah. Itu yang cuma saya benda ini memang sangat-sangat bahaya tu, saya kata kena off record. Bila kita cerita kat orang, wah, ada peluang. Mak awak ni susah sangat lah nak bawa bincang, kita nak kahwin pun dia tak bagi kan. Okey, tak apa, kita buat dulu. Dah ada anak nanti baru kita kahwin. Jadi kita, ya, bapak dia boleh jadi wali. Cuma kalau bapak yang pak sanggup ni saya tak pasti. Yang tu pak sanggup dia tak pasti, sebab dia bukan dia punya benih. Bukan benih dia. Jadi saya kena tengok balik, ya. Okey. So basically kepada yang sama, yang penzina tu, dia boleh. Jadi kena ambil tanggungjawab lah. Kena ambil tanggungjawab. Saya dalam kes-kes setakat yang saya handle masa dulu, pertama bila sampai saja dah ada anak macam ni, saya akan serahkan kepada mak bapak dia. Dan seandainya mak bapak dia orang minta pandangan daripada saya menggalakkan untuk cepat kahwin dengan yang berzina tu. Jadi yang sama-sama berzina lah. Untuk cari orang lain menggantikan sebagai pak sanggup itu, saya rasa sangat-sangat tidak wajar. Sebab kita akan mengambil hak orang lain. Itu orang kata mencuri dan sebagainya. Akhirnya nanti kita akan terjelepuk balik lah, akan terkena balik kepada kita. So di situlah maksudnya, walaupun dah ada undang-undang, kita cerita pasal 6 bulan, dah mengandung sampai 6 bulan, lepas tu macam mana nak buat, kan? Jadi maksudnya 6 bulan ini adalah tempoh di mana seorang satu janin itu dianggap dia adalah dewasa ataupun hidup, macam tu, ya. Jadi maksudnya bila melahirkan, paling awal usia dia adalah 6 bulan. 6 bulan.
Kecuali kalau 5 bulan, 4 bulan tu memang agak susah nak survive lah. Dia akan gugur. Ya. Yeah. Contoh, diorang dah Terlanjur. rehab, masuk rehab, and then anak tu diberi orang lain. Ya. Yeah. Okay, but akhirnya diorang bersatu parents tu Mm-mm. kahwin. Ya. Yeah. Sebelum ni sebab terjadi pada adik, yang di anak agak macam tu. Berbintikan Abdullah, boleh ke kalau sebab dia orang jumpa balik? Ya. Yeah. Real parents tu boleh tukar ke sebab tak nak kisah tu nanti, oh kenapa you bin Abdullah? Tak boleh. Tak boleh. Dia walaupun sebab bila dia dah melahirkan, baru bapa sebenar dia tu kan berkahwin dengan mak dia. Dia tak boleh, tak ada hak itu. So kalau betul-betul nak ambil hak dia sebagai seorang bapa, dia kena bertanggungjawab pada 3 bulan pertama mengandung. Itu untuk bapa yang sebenar atau bapa penzina. Kita sebut penzina ni kita geli kan. Kalau kita sebut macam luar nikah, tak ada rasa pun. Jadi yang penzina tu untuk betul-betul bertanggungjawab actually 3 months. Okey, boleh ya? Boleh faham. So lepas tu tak ada dah. Tak ada peluang lagi. So lebih sahaja anak itu akan dibinkan ataupun tidak ada nama. Binkan Abdullah ataupun tak ada nama bapa. Kan nama dia sahaja. Okey, lepas tu kalau dia nak nikah memang kena guna wali hakim. Bapa dia itu tak ada. Tapi sekarang memang kita akan katalah senanglah lelaki tu, tapi actually daripada sudut dosa dia tu dibawa sehingga ke akhirat, Allah tak iktiraf dia punya keturunan tu. Macam mana dia nak jawab? Kalau misal katalah nama anak itu dipanggil nama Joyah contohnya kan, tak nak tersebut atau siapa, Joyah full stop, tak ada nama Abdullah, tak ada nama siapa-siapa kan, Joyah full stop. Kalau Abdullah ni siapa bapa kamu? Kan, sedangkan bapa sebab ada orang cakap Abdullah hamba Allah, Abdullah tu nama yang cantik, kenapa pula nak diistilahkan kepada bapa dia penzina tu? Iaitu yang diorang letak nama saja. Jadi Joyah full stop. Tu akan ditanya oleh Allah, nanti macam mana, siapa keturunan kamu? Dia akan cakap pada mak, daripada sebelah mak. Jadi tanya balik pada mak siapakah dia? Jadi kemudian nanti akan disebut siapa. Saya baru sedikit saja Allah bagi pengalaman dengan jumpa dengan pelajar ni. Jadi pelajar ni tak datang kelas. Ada dalam banyak kelas tak datang lah. Dalam sebulan itu tak silap saya dalam 4 kali ke 5 kali je pergi kelas. So surat warning telah dihantar pada saya, warning tu untuk student tu. Jadi dia akan CC kepada principal. So saya pun buka. Jadi bila buka, saya kata budak ni tak pergi ke kuliah. Saya bagi pada fellow saya kata tolong cari pelajar ni. Jadi cari. Perempuan rupa-rupanya dia ni memang selalu keluar, dia tak duduk dekat asrama. Selalu keluar. Jadi dapat tangkap, maksudnya kita panggil dia, suruh datang, dan saya pun tanya. So saya syak dia mengandung. Macam itulah ceritanya, saya syak dia mengandung. Adalah beberapa poin tu yang menyebabkan saya syak. Saya kata awak kata awak kencing sakit apa semua, awak nak tak saya hantar pergi ke hospital? Kita kata ada panel kan, hantar ke hospital, kita minta doktor itu check awak ada masalah apa, dan saya nak check sendiri UPT, berani ke tak? Urine pregnancy test. Buat, setuju tak? Berani ke tak? Okay, madam, no problem. I respect that part. That is the word, yeah? I respect that part. Maksudnya respect that part, dia tak ada buat benda-benda yang tak senonoh benda-benda tu. Okay, saya kata apa, UPT ya. Okay, right. Lepas tu check lagi. Suppose saya pun tulislah pada doktor, please do this. Lepas tu pergilah ke klinik tu, kat dalam tu je kan. Lepas tu dia pun pergi, and then doktor call, kata Fadia, please come here right away. Okay, saya pun pergi doktor ni doktor foreigner. Jumpa doktor tu, what happened to our student? Saya pun lah, siapa engkau? Macam tu lah kan. So sebab dia hanya urusan dia buat itu je. Dia pula nak ambil
support dalam hal ni. Okey, saya tahulah mungkin sebab dia nak membantu ke apa ke, tapi kita punya bos sendiri, dekan kita apa semua. And then lepas tu saya kata, okey tak apa doktor just inform me apa yang berlaku. Dia kata budak ini mengandung ni, dia kata. So kencing dia selalu sakit sebab dia selalu buat, dia kata. Saya pun baru tahu, kita mana tahu kan. So lepas tu bila dah macam tu, budak ni masa tu kat luar. Masa saya masuk tu, saya nampak dia dah menangis dah. Saya kata, sudah. Waktu tu fikir, kanser ke? Memang fikir yang tu je. Budak ni tak terfikir pun dia mengandung. So bila jumpa doktor tu, okey. Saya kata, biar betul doktor. Sebab budak ni kata dia tak ada apa-apa hubungan ke apa ke. Lepas tu kata, of course lah betul. Dia kata, awak ingat saya tipu ke? Doktor ni cakap. Dia tunjuklah dia punya result kan. Lepas tu panggil lah budak tu masuk. Ini cerita sikit boleh ke? Mak cik bawang. Lepas tu kata, panggil lah budak tu masuk. So panggil. Lepas tu saya cakap, you ingat tak apa yang you cakap dengan saya? You kata you respect that part. You tak ada apa-apa hubungan. Tengok dengan doktor. Doktor tu salah, dia cakap. Doktor tu salah, nangis. Doktor tu salah, dia kata. Apa yang salahnya? 2 line dia negatif. Sempat lagi tu, depan mata kita tu, depan pakar. Tu putar belit budak-budak. 2 line kan negatif. Ya Allah, saya kata, awak ni pandai baca ke tak pandai? Ambil kotak tu, tunjuk dekat dia. Lagi nangis. Tambah menangis. So lepas tu, doktor pun tanya, you want abortion? Sudah. Ini tak boleh ni, kalau macam ni nanti you macam mana nak teruskan study ke apa ke? Ya Allah, doktor. So, doktor ni mazhab lain kan. Jadi kita mazhab lain. Lepas tu saya terus pegang budak ni. Saya kata tak apa, nanti kita discuss. Lepas cakap, doktor thank you so much. So saya bawa budak ni keluar. Dia pun kata, okay never mind, I call the dean. Dia pula nak call the dean. Jadi memang tak lama tu dean masa tu ada kursus ke seminar di luar. Dean terus call saya sebab dia apa dah jadi tu. Dia kata gitulah. Jadi saya pun kata tak apa cik, saya bagi saya masa dulu, saya settlekan dengan budak ni dan saya akan buat laporan. So dalam perjalanan tu kan, saya memang rasa nak tampar je budak-budak ni kan. Seorang je lah nak tampar je budak ni. Tapi saya waktu tu benda pertama yang saya belajar adalah saya kena control diri saya. I have to control myself dan pujuk dia. Jadi saya pun pegang tangan dia. Saya kata tak apa, benda dah jadi. Benda ini adalah dengan izin Allah. Anak itu adalah anak kurniaan Allah SWT. Saya kata okey, awak sekarang bagi tahu je saya siapa lelaki tu, kita kena contact supaya lelaki tu bertanggungjawab. Okey. So siapa? Betul. Lepas tu saya kata, bila you punya last hubungan? Masa sebelum tu dia tak cakap kan. Dengan doktor dia cakap. Doktor tu yang bagi tahu. Doktor kata dia punya last sex adalah seminggu sebelum. So saya bagi tahu dengan dia, you punya last sex tu seminggu sebelum. Tapi sebenarnya seminggu sebelum tak akan jadi. Belum lagi jadi ni. So maksudnya ada lagi sebelum. Tak apa, kita panggil. Maksudnya daripada situ saya tahu awak dah buat beberapa kali. This is not your first time. Saya dah buat beberapa kali. Tak apa, panggil aja budak lelaki tu. Lepas tu dia tarik tangan saya. Tengah berjalan. Madam, sebenarnya kalau yang sebelum tu lelaki lain. Saya tarik nafas umpama. Tarik nafas ni. Nak panggil dua, takkan nak panggil dua-dua dalam kepala otak tu kan. Nak panggil yang mana satu ni? Nak panggil yang sebelum tu ke yang ni ataupun yang baru ni? Lepas tu saya kata, okey, kalau macam tu tak payah panggil yang current. Saya kata, tak payah panggil yang seminggu ni, panggil yang sebelum tu. Yang sebelum tu. Lepas tu dia cakap, ada satu lagi. Jadi ada 3. Saya kata macam manalah budak-budak macam ni boleh masuk universiti. Universiti jadi rehab center perempuan. So lepas tu dah jalan gitu, memang saya berdebar-debar macam-macam perasaan sebab itu first time. Saya first time dan waktu tu pula terbayang
muka anak-anak perempuan kan emosi. Terbayang muka anak-anak saya yang perempuan nombor 1 berganti, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Saya nak menangis dah, saya nak menangis dah. Tapi kawal, be professional. So masuk dekat dalam bilik, dan lepas tu saya kata okey. So kalau macam tu tak payah panggil siapa-siapa pun, terus panggil mak bapak dia. Saya kena pulangkan budak ni pergi jumpa dengan mak ayah dia. Dan bila jumpa dengan mak ayah dia berkeras, tak nak selesaikan urusan anak ni, nak suruh dia cerai, gugurkan saja, dan kemudian teruskan pengajian seperti biasa. Saya kata problem tak akan settle. Ini jangka masa pendek. Waktu tu lah bila saya tak setuju, mak bapak dia pun start menyumpah-nyumpah saya. Dia kata, puan, anak puan tak kena lagi. Yang mula macam tu, kita dah tadi terbayang-bayang anak kita kan. Dia dah macam tu. Jadi akhirnya saya kata, puan nak tahu tak apa yang saya akan buat kalau dia anak saya? Pertama, saya akan berhentikan daripada universiti ni. Yang kedua, saya akan berikan perhatian pada dia. Yang ketiga, saya akan sekolahkan, tak kisah, tak dapat sijil universiti pun tak apa, tapi disekolahkan di mana saya boleh pantau dan saya boleh menjadi kawan dia. Saya akan perbaiki balik. So anak yang sedia ada ni, kita akan jaga sama ada sebagai yalah anak luar nikah tapi diberi hak dia, ataupun kita minta panduan daripada pakar-pakar yang lain. So bapak dia tersandar, pandang atas je, tak boleh nak cakap apa-apa. Tapi mak dia memang sangat-sangat tak percaya. So biasanya orang-orang yang seperti ini, mak bapak dia defensif, very defensif. Ya ke? Jadi alhamdulillah saya bawa yang pregnancy test tu yang daripada doktor tu kan, saya tunjukkan. Mak dia tak percaya, suruh buat lagi pregnancy test. So bila buat pregnancy test, budak ni tahulah, bukan kadang-kadang letak air kencing dia. Dia pergi letak air pahit ke apa ke. Jadi saya punya hostel manager tu kata, tak apa, saya masuk, saya tengok. Dia kata, tak apa madam, saya masuk, saya tengok, saya akan pantau. Jadi bagi dulu air kencing dia, biar dia yang tuang. Jadi hostel manager tu lah, dia bijak sikit tu kan. Kita pun dah berserah pun dah fikir nak cakap dengan bapak mak dia lagi kan. Jadi hostel manager kata, tak apa madam, yang tu bagi urusan pada saya akan suruh dia kencing dekat dalam gelas ni, saya akan sendiri check. So memanglah positif, berulang kali, banyak kali, bukan sekali je check. Positif kan. So positif. Ya. Lepas tu barulah maknya macam terdiam, tak cakap apa-apa lah lepas tu. So saya kata bawalah balik. Ya. Jadi itu zaman saya awal tahun 2000 tau. Sekarang ni lagilah pandai anak-anak kita perempuan. Kita balik macam mana nak mengurus jenazah ni. Mengurus janin yang gugur. Jadi fokus dia adalah pada 6 bulan ya perempuan. Jadi kita tengok kalau ada keguguran, seandainya 6 bulan ke atas, kita uruskan sebagaimana jenazah-jenazah biasa. Tapi kalau kurang daripada 6 bulan, ni yang daripada 106 tu, kurang daripada 6 bulan, dia kena tengok pula kategori dia 2. Dia terpecah pula pada 2 kategori. Kurang daripada 6 bulan. So masa dia keguguran itu, dia hidup lagi ke ataupun dah mati? Okay. So kalau hidup lagi, confirm kena uruskan sebagaimana jenazah biasa. Kalau hidup lagi, kadang-kadang hidup itu dia tak gerak tapi jantung dia bergerak. So dia akan, doktor lah yang akan bantu kita. So ni bergerak lagi ke jantung dia? Jantung dia masih aktif lagi, kata doktor. So bila gugur macam, tapi tak lama tu dia mati. Okay. So bawah 6 bulan. Baik, seandainya hidup, selesaikan dengan ada tanda-tanda kehidupan lah. Okey, dia ada bernafas ke, dia bergerak-gerak ke, jadi perlu diurus seperti jenazah biasa. Jadi sejurus dia dilahirkan, dia hidup, kemudian mati, maka macam tu. Tapi yang satu lagi, dia lahir tak ada langsung tanda-tanda hidup. Jadi bila tidak ada tanda-tanda hidup ini, dia kena tengok pula 2 kategori. Dia jatuh pula lagi 2 kategori. Jadi perempuan kena tengok dia cabang-cabang tu. Dia jatuh lagi 2 kategori. Satu berbentuk, satu lagi tidak berbentuk. Okey, faham tu? So kategori yang membentuk lembaga manusia, maka perlu dimandikan, dikafankan dan perlu disembahyangkan. Okey.
Tapi kalau yang lahir itu tidak berbentuk, belum membentuk, jadi dia sama macam kita menguruskan uri dia. Kita basuhkan, lepas tu kita balut ke, nak balut dengan kain pun boleh, tanam. Ataupun terus tanam saja pun tak mengapa. Macam mana kita uruskan uri itulah. Okey. So, jelas dah? Jelas ya? Baik. Jadi kalau boleh buat cabang dia, pengurusan janin yang keguguran ada 2. Pertama, kurang dari 6 bulan. Kemudian yang kedua, 6 bulan serta ke atas. 6 bulan dan ke atas. So 6 bulan ke atas, fokus urus macam mana jenazah biasa. Tapi yang satu lagi tu tadi, kurang daripada 6 bulan, tengok pula ada tanda-tanda hidup atau tiada tanda-tanda hidup. Tiada, ada tanda-tanda hidup, selesai. Maksudnya urus sebagaimana jenazah. Kalau tiada tanda-tanda hidup, bahagikan lagi kategori dia. Ada bentuk ke tak ada bentuk. Okay. So kalau ada bentuk walaupun sudah mati, lahir-lahir tu dah mati dah, tapi ada bentuk, dia kena urus sebagaimana jenazah biasa. Okay. So jadi tu kategori dia untuk kita menentukan macam mana nak menguruskan jenazah janin ini tadi, ya. Jadi kita boleh bincanglah dengan pasangan kita. Ni patutnya yang tahu adalah orang yang belum berkahwin lagi, kan. Orang belum berkahwin ni kena tahu benda-benda macam ni, dan bila dia nak kahwin tu dia tahu macam mana nak urus nanti. Okey. Baik, selesai sudah. Ada soalan? Ya. Kalau misal kata yang hidup tu macam elok kena tanam tanah perkuburan. Biasanya berapa bulan dalam kandungan tu dia dah hidup gitu, ada Okey, kalau menurut pandangan para ulama, dia kebiasaannya dalam tempoh atas 4 bulan. Atas 4 bulan. Tetapi daripada 4 bulan ke 6 bulan tu kan dia ada 2 bulan. Memang ada yang survive hidup, ada yang tak hidup. Dia depends on kekuatan. Kenapa Islam letakkan 6 bulan? Kenapa Islam tak letakkan 4 bulan? Sebab kalau 6 bulan ni confirm dah sempurna. Maksudnya kalau dia sempurna hidup, dia sempurnalah. Kalau tak ada, dia tidak. Jadi dalam 6 bulan itu dia punya kematangan janin. Okey. Tapi sebelum itu 4 bulan ke 6 bulan, ya. 4 bulan ke 6 bulan adalah tempoh di mana dia punya rapid growth. Nasya'ah, kalau kita baca dia punya development tu kan, daripada nutfah, alaqah, mudghah, semua kan, izama, lahma, nasya'ah. Jadi bila nasya'ah ni maksudnya rapid perkembangan ni dalam tempoh 2 bulan. Di 4 ke 6 bulan. 2 bulan itu yang dia grow. So growth ini dia kembali balik kepada kesihatan ibu itu. Sama ada kesihatan fizikal dia, kesihatan mental, kesihatan emosi. Jadi kalau pada waktu itu dia tak dapat nutrisi yang baik, affected pada baby. Kalau keadaan dia dalam keadaan yang selalu tertekan, peperangan sebagai contoh pun affected pada baby. Persekitaran, ya, dengan mungkin hidup dekat kawasan perindustrian yang banyak toksik, buang bahan-bahan buangan dan sebagainya pun boleh affected to the baby. Jadi itu yang rapid growth, ya. Dari pengalaman kan dia macam 3 bulan ke atas nak masuk 4 bulan tu dia dah ada macam bentuk, tapi dia macam cicak macam tu lah. Betul, dia masih kecil lagi. Betul. Sebab dia still bawah 6 bulan, sebab tu dia tidak sempurna lagi. So bila dia tidak sempurna lagi, bawah 6 bulan tu yang kita kena tengok. Kalau berbentuk, mati. Kena sama sembahyangkan dan sebagainya. Lepas tu kalau misal kata ada tanda-tanda hidup lepas dia keluar pun kena sembahyangkan. Jadi masya-Allah, Islam ini dia fokus pada roh dia yang pertama kan, kemudian lihat pada kesan roh pada fizikal yang membentuk itu. Jadi roh yang membentuk. Jadi 2 perkara tersebutlah. Okey. Ya. Kalau dia dah lahir tu gugur terus, doktor tak bagi balik.
Oh, doktor tak balik. Dia mungkin dia sama ada dia dispose sebagaimana biasalah. Saya tak pasti. Tak. Sebab yang dosa ini apabila ada tadi pengurusan janin yang perlu kita urus, kena dikafankan dan sebagainya. Yang dikafankan, dimandikan, disembahyangkan, yang itu tanggungjawab kita. Tapi kalau tak ada tadi, kan sekiranya bawah 3 bulan gitu kan, yang tu tidak, bukan tanggungjawab kita. Ketulan darah kadang-kadang dia tak lekat kan, jadi bila tak lekat, dia akan keluar kelongsong dia saja. Jadi bila kelongsong tu doktor jangan tahu ini kelongsong ni kosong. Sebab dia nak membentuk kelongsong pun ada hormon, ada benih dulu kan, baru dia ada kelongsong. Okay, so provided tengok 6 bulan ke tak. So kalau misal kata belum 6 bulan dia dah ada heartbeat, tu dah tanda-tanda hidup. Kalau dah tanda-tanda hidup, bila dia lahir, walaupun dia 4 bulan contohnya, tapi dah ada heartbeat, lepas tu dia tak boleh survive, mati, kena sembahyangkan. Itu yang kita katakan tadi, dia bahagi kepada 2. Mati dalam perut, dia dah keluar dah, lepas tu tak ada berbentuk pula, sebab dia tak ada tanda-tanda hidup. Tidak ada tanda-tanda hidup, dia tak apa. Tapi kalau tanda-tanda hidup, kena diuruskan. Tak ada tanda-tanda hidup, tak apa. Biasalah macam uri, pengurusan uri. Okey. Lepas tu tengok tak ada tanda-tanda hidup, tengok bentuk pula. Boleh faham ke? Faham ya? So jadi dia kurang 6 bulan, tengok kalau dia ada tanda-tanda hidup, okey, kita settlekan dengan ni. Kalau tidak ada tanda-tanda hidup, tengok pula satu part ada bentuk ke tak. So kalau ada bentuk, settlekan sebagaimana jenazah. So yang tak ada, contoh bila kita lahirkan bawah 6 bulan, rupa-rupanya dia dah mati, tak ada bentuk pun. So semuanya urus macam uri. So kita tanam saja. Okey? Okey. Macam kucing kan, kita bawa sakit kucing tu, kena langgar aksiden. Lepas tu jumpa dengan doktor. Doktor tengok, okey, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang tak ada harapan. Doktor pandang je dia tahu dah kan, sebab dia punya mata macam ni, dia punya lidah macam ni, yang tuan nyalakan. Habis tu doktor macam mana ni nak bawa balik, kata nanti kalau bawa balik anak-anak saya apa semua. Tak apa. Upah kami biar kami yang kebumikan. So jadi maksudnya kita tinggalkanlah di hospital tu. Jadi urusan doktor pula yang menguruskannya. Wallahualam kalau doktor nak ambil itu sebagai bahan kecantikan ke apa ke, wallahualam saya tak tahu. Kan, okey. Okey. So ada soalan lagi? Tak ada. Baik, kita teruskan kepada darah yang keempat, istihadah, muka surat 108. Baik, untuk istihadah ini, perempuan dia adalah darah, kategori darah yang kita sebut tidak kategori haid dan tidak termasuk nifas. Tapi kemungkinan dia ini, dia bukan kemungkinan, dia adik-beradik dengan darah fasad. Okey, kita kembali balik kepada 5 jenis darah. Ya. Darah ada 5 jenis. Darah haid, kemudian wiladah, nifas, istihadah, kemudian kita panggil darah fasad. Okey. Darah haid, darah wiladah, darah nifas, istihadah, kemudian fasad. Ada 5 jenis. Dalam kitab ni dia bincang 4 saja. Sebab darah fasad dia masukkan bawah istihadah sekali. So istihadah dengan fasad ini dia boleh jadi adik-beradik. Kenapa boleh jadi adik-beradik? Sebab sifat darah dia itu adalah najis, tapi kita hadas kecil. Sifat darah haid, darah nifas, wiladah tetap najis, tapi kita menanggung hadas besar. Itu je beza dia. Istihadah dan fasad, termasuk semua darah-darah itu adalah najis, tapi dia membezakan sama ada kita hadas kecil atau hadas besar. Istihadah dengan fasad dia hadas kecil. Kalau haid, kemudian wiladahnya, nifasnya menyebabkan kita menanggung hadas besar. So apa kena mengenai hadas kecil, hadas besar? Kalau nak melakukan ibadah hadas kecil,
ambil wuduk. Bersihkan diri dari najis, ambil wuduk. Tak perlu mandi. Kecuali kalau kita mandi nak decide, oh ini darah haid. Jadi kita kena, dia kena kategori darah haid dulu. Tapi kategori darah istihadah, dia tak perlu. Tapi saya nak mandi juga. Boleh. Hukum dia sunat. Dia dapat pahala sunat. Ya, okey. Bagi yang haid, nifas dengan wiladah itu tadi, dia kena mandi hadas. Tak cukup dengan wuduk sahaja. Wuduk tidak mengangkat hadas. Okey. Jadi itu nak membersihkan, dia nak keluar daripada hadas dia, status diri dia itu sendiri. Okey, istihadah dia sama dengan fasad. Baik, kita tengok Imam Nawawi, dia menjelaskan istihadah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita bukan pada waktunya dan keluarnya dari urat. Kolom yang kedua, perenggan kedua. Imam An-Nawawi menjelaskan istihadah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita bukan pada waktunya dan keluarnya dari urat. So bukan pada waktunya maksudnya bukan waktu haid, bukan waktu bersalin. Okey, dua tempat tu lah. Jadi dua tempat tu dia keluarkan sifat darah itu daripada 3 jenis darah. Bukan darah haid, bukan darah wiladah, bukan darah nifas. So situ ada tempoh. Bersalin ada tempoh dia. Haid pun ada tempoh dia. Jadi kalau darah itu keluar daripada tempoh tersebut, maka barulah dia dipanggil istihadah. Dia bukan isfadiah ya, istihadah. Is juga okey. Dan istihadah ini sebab kata Imam Nawawi, dia itu darah yang mengalir dari kemaluan yang bukan waktu dia dan keluarnya dari urat. So maksudnya urat dia sangat menyamai darah yang sihat ataupun darah yang kita perlukan dalam diri kita. Habis itu apa bezanya dengan darah haid? Darah haid ini dia terhasil daripada gugurnya telur-telur yang subur. Jadi telur-telur itu dia sudah mati. Maksudnya dah due. Jadi bila dah due, tidak ada apa-apa jadi maka dia akan gugur. Jadi telur-telur yang matilah. So dia keluar sebagai darah. Dia bukan dari urat. So kalau daripada urat, meaning to say ada something wrong lah dengan saraf ke, pada badan kita ke, kan. Bukan urat yang kita masukkan, yang urat yang hijau tu kita potong-potong, tak. Jadi urat di situ adalah darah yang sepatutnya memberi benefit kepada kesihatan tubuh badan. Itu maksud urat. Jadi kalau keluar daripada situ, meaning to say mesti ada masalah kesihatan. Tapi cara bagaimana kita nak uruskan untuk kita beribadah ni, bab kesihatan satu bahagian, tapi bab ibadah satu bahagian yang lain. So caranya yang ini nanti akan diterangkan. Jadi kat sini ada beberapa tanggapan tentang istihadah ini. Sebab ramai juga, tak silap saya ada senarai lebih daripada 10 wanita istihadah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sering merujuk kepada baginda Rasulullah SAW dan juga Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila dia datang, dia jumpa, maka Nabi SAW mudah nak bagi tahu, mudah nak ingatkan. Dia kata, oh ini hasil daripada perbuatan syaitan. Hasil daripada perbuatan syaitan, maksudnya memang ada hadis yang mengatakan, oh itu adalah gangguan daripada syaitan. Tengok muka surat 109, kolom yang kedua, tulisan warna merah. Yang demikian hanyalah satu gangguan dari syaitan. So kenapa saya cuba explain so that kita faham. Sebab syaitan ni kita benda tak nampak. Jadi kalau kita nak berurusan dengan syaitan, tolong stopkan istihadah aku, tak boleh lah pula kan. Jadi kita lihat kenapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan syaitan. Syaitan ini adalah pada benda-benda yang tidak baik, yang mungkin kita invite. Jadi invite dengan cara apa? Pemakanan kita. Kita makan yang halal ataupun yang haram. Kita makan yang bernutrisi, yang badan perlu ataupun yang selera atau nafsu kita perlu. Jadi kat situ yang kita kena muhasabah balik. Kerana kesihatan seseorang itu kita tengok head itu dipengaruhi oleh 3 perkara. Pertama genetik, yang ni kita dah belajar daripada awal tu kan. Pertama keturunan dia. Kemudian yang kedua daripada sudut pemakanan. Kemudian yang ketiga daripada persekitaran.
persekitaran. So genetik ni kita bukanlah keturunan syaitan, kita keturunan Nabi Adam. So awal-awal lagi kita reserve dah benda tu. Tinggal dua, persekitaran dan pemakanan. Maka modify ataupun kita betulkan balik dua benda ni. Pemakanan kita macam mana dan persekitaran kita bagaimana. Dua ini jugalah yang boleh diganggu oleh syaitan. Syaitan akan mengganggu dua ni je. Makanan kita, makanan yang halal thayyibah ke, ataupun halal saja tanpa thayyibah, atau thayyibah yang tidak halal. Jadi dia akan main daripada sudut itu. Dan mungkin kaedah kita makan gelojoh ke dan sebagainya, daripada sudut mana-mana lah, membazir ataupun tidak, kan. Dah membazir jadi kawan syaitan lah pula. Tu yang syaitan duduk dengan kita. So tengok balik di situ, sebab pemakanan dan persekitaran kita terlalu sibuk sampai tinggalkan solat, jadi stres. Kemudian kita berkawan dengan kawan-kawan yang tak baik, aura-aura pun stres juga. Lepas tu kita sering merungut dan sebagainya, kan, menyalahkan orang lain, kita pun stres. Kita sering merujuk kepada ataupun sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak baik, itu pun stres. Selalu malam-malam maghrib dah kita dalam Islam suruh duduk dalam rumah kita, masih lagi menyembang bersidai lagi dekat luar rumah pun sama juga. Jadi tengok balik seluruh kehidupan kita, persekitaran dan pemakanan. Kalau jumpa dengan doktor pun pergi kat situ juga. Awak makan apa ni? Awak cukup makan ke tak? Ada budak-budak yang tak nak makan. Tak makan. Macam student saya, selalu kalau ada masalah, istihadah lah lebih apa semua, datang jumpa saya. Madam, boleh tolong kirakan tak, madam? Madam kena pegang kalkulator je. Kalkulator dengan kalender kuda tu, dua tu yang kena bawa ke mana-mana. Memang saya dulu ada kalender kuda kecil, yang besar tapak tangan tu, saya selalu bawa. Kadang-kadang tengah jalan je, madam, boleh tak madam? Tolong madam. Tolong apa? Kirakan period saya. Dia kata. Awak boleh tolong kira tak? Saya kata, awak kira dulu, lepas tu awak tunjuk saya apa masalah awak. Sebab dia nak kira pun kadang-kadang tak betul. Kan, sebab kita ibu bapa jarang communicate dengan benda-benda macam tu. So jadi dia kira-kira ikut cikgu cakap pula, terangkan pada semua pelajar. Depan dia ada lelaki depan, perempuan, tak kisah. Jadi budak ni pun malu lah nak bertanya. So akhirnya sampai ketua pun duk tanya-tanya lagi. Jadi saya kata tak apa, okey, kira. Awak kira dulu, lepas tu tunjuk pada saya. So biasa macam tu. Jadi anak-anak ni, kenapa perempuan? Dia tinggal makan dia tak tentu. Diet. Dan ada pula dia rajin berpuasa macam. Berpuasa je. So sebulan puasa, time period je tak puasa. Jadi rajin sangat puasa. Kita rasa macam kagum, kan? Tapi rupa-rupanya pada sudut kesihatan, badan memerlukan makanan. No problem dengan dia puasa, tapi bila dia makan apa yang dia hendak, bukan pada body yang hendak, waktu dia berbuka puasa tu, waktu dia sahur pun habis juga. Jadi puasa itu satu kebaikan, tetapi bila kita nak supply food dalam badan kita sewaktu kita berbuka dengan sahur, kena juga dengan cara yang betul, bernutrisi. So anak-anak ni tak ada peluang, sayur-sayuran semua dah lembik dah. Kan? Okey, jadi saya kata badan awak ni dia perlu untuk membesar. Time awak umur 19 tahun, 20 tahun ni lah waktu yang sangat-sangat perlukan tenaga. Boleh tak awak pastikan makanan awak tu, saya cakap macam ni, kurangkan puasa. Saya kata, ambil makan makanan yang berkhasiat. Saya cakap macam tu pula. Tapi ada kes-kes yang dia datang pada kita pun masalah macam tu. Jadi banyak sangat makan pun masalah. Dan bila banyak makan, kadang banyak makan tu jangan tengok yang badan besar, yang badan kecil tu yang banyak makan. Tapi kolesterol dia tinggi ya. So lepas tu bila macam tu ada masalah, ada gangguan daripada sudut period dia. So saya kata, awak pernah puasa tak? Tak pernah macam. Puasa saya kata. So jadi kita sesuaikan dengan keperluan seseorang, sebab setiap individu itu berbeza. So dia kembali balik kepada dua ni je. Persekitaran betulkan, pemakanan betulkan. Jadi barulah dia punya head akan betul dan juga lancar. Kalau tak jadi juga, barulah ambil pil. So baru dia mainkan hormon dalam tubuh badan kita. So awal-awal lagi, step yang pertama saya sarankan tengok persekitaran dia, tengok pemakanan dia, dan buat percubaan sampai 6 bulan, setengah tahun. Tengok 6 kali, 7 kali period. Jadi betulkan lagi. Sudah betulkan lagi, kadang-kadang ada yang sampai setahun. Jadi sampai setahun tu baru okey. Tahun depan dia saya tanya, macam mana, okey ke tak?
Saya kalau student yang rujuk saya, yang mana penting saya akan tulis, ada memang satu ledger saya, buku saya. So pelajar-pelajar ni kena ada follow up ke apa ke kan. Saya tanya balik, okey ke tak? Hari tu ada jumpa saya ni kan. Madam, alhamdulillah okey. Ada yang tak okey. So kalau tak okey tu, saya kata awak nak saya uruskan jumpa dengan doktor ke, ataupun awak nak dah ada doktor sendiri ke? Lepas tu dia kata saya ada doktor dengan my family, my mum ada kenal sesiapa. Okey, so teruskanlah. So jumpa dengan doktor. So macam tu lah, sebab lain orang lain kan. So kita tak boleh pukul rata. Jadi kita tengok tu persekitaran pemakanan terlebih dulu. Sesuaikan dulu untuk tempoh 6 bulan sehingga setahun. So barulah boleh kawal bab istihadah ni. Okey. Jadi biasanya kalau kita nak kira istihadah, sebab dia tertakluk kepada waktu, kata Imam Nawawi tu kan. Jadi kita kena pandai mengira tempoh period. Dah habis dah masa. 10.30 dah. Puan-puan 110, 111, 112 bacalah sendiri ya. Kita akan masuk bab keputihan. Okey, sebab yang 100 lebih ni dia semua cerita berkenaan tentang kepakaran doktor lah. Jadi doktor yang tahu ni, yang doktor akan bagi ubat. Awak ada PCOS simptom. Jadi PCOS kalau ada simptom ni, tumbuh jerawat, kitaran haid tidak menentu, lepas tu ada pertumbuhan bulu roma yang tidak normal, tiba-tiba ada misai, ada janggut. Yang ini persekitaran pun tak boleh nak membantu, lagi membuntu kan. Orang kata, kau ni lelaki ke perempuan? Kan lagi buntu, lagi stres. Pemakanan pun tidak boleh membantu. Yang ni memang kena jumpa doktor. Okey. Masya Allah. So saya rasa setakat itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wasyukrika wa husni ibadatika ya Rabb. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.